Hari ini, melalui hari Sabat, antara banyak firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyedari sekali lagi betapa berharga dan indahnya untuk mentaati firman Tuhan dengan khutbah yang bertajuk Keselamatan melalui Ketaatan. Bapa datang ke bumi ini dalam badan. Sebelum naik ke syurga, dia tinggalkan firman terakhir. Dengarlah baik-baik firman Ibu Syurgawi, dan anda akan terima kek beras walaupun semasa tidur. 37 tahun sudah berlalu, tetapi saya tidak melupakan firman ini. Jika kita merumuskannya, bukankah itu bermaksud bahawa kita harus mentaati Ibu? Firman-Nya mengandungi ajaran, jika anda baik-baik mendengar firman Ibu, banyak perkara baik yang tidak dijangka akan berlaku. Sejak gereja kita berkembang dari Sion kecil menjadi gereja besar di seluruh dunia hari ini, ajaran dan firman Ibu sentiasa membimbing kita. Melalui ajarannya, Injil disebar ke seluruh dunia. Apabila kita menuruti firman Ibu, Injil di Asia, Eropah, Afrika, Oseania, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Korea dicapai dengan baik. Namun, apabila kita berfikir, aku dapat melakukan ini, atau rasanya aku dapat, maka Injil akan tidak stabil atau terhenti. Kita pernah nampak hal seperti itu. Jadi, kita harus ikuti bapa dan ibu ke mana sahaja mereka pergi sampai akhir dan lari ke jalan keselamatan serta menamatkan Injil. Semasa hari pilihan raya, kalian menilai setiap calon dan mengundi. Berapa banyak calon itu dapat membantu rakyat? Selepas anda meneliti pelbagai jenis soalan polisi atau personaliti mereka, barulah anda mengundi. Seperti itu, siapakah calon yang paling layak untuk memasuki kerajaan Tuhan? Jika harus buat pilihan antara 7,8 bilion manusia, apakah jenis orang yang akan mendapat undi yang terbanyak di kerajaan syurga? Saya percaya bahawa merekalah orang yang mengamalkan firman Tuhan dan mengikuti dia ke mana sahaja dia pergi. Itu bukanlah pendapatku sendiri tetapi apa yang diajar dalam Alkitab. Sekiranya malaikat syurgawi ialah pengundi, mereka semua akan mengundi. Jika terdapat orang A, B, C, apakah standar yang akan digunakan oleh mereka untuk memilih orang yang paling sesuai? Jika yang paling utama standar keselamatan syurgawi Tuhan adalah berapa banyak orang itu amalkan ajaran Tuhan? Siapakah yang baik-baik ikuti ajaran Tuhan? Tidakkah para malaikat akan mempertimbangkan hal itu? Antara banyak contoh Alkitab tentang ketaatan, ada kes orang mentaati firman Tuhan dengan mutlak, dan ada kes orang mula-mula taat, tetapi berubah menjadi tidak taat selepas seketika. Ada juga kes orang yang separuh taat dan separuh tidak taat. Dalam kes yang keempat, ada orang yang tidak taat dari awal hingga akhir. Keempat-empat jenis kes itu dicatatkan dalam Alkitab. Jadi pada hari ini, mari mempelajari siapa antara empat jenis orang itu boleh memasuki kerajaan syurga.
Salah satu ajaran terakhir Bapa ialah, dengarlah baik-baik firman Ibu Syurgawi dan anda akan terima kek beras walaupun semasa tidur. Banyak perkara baik yang tidak dijangka akan berlaku. Bawah rahmat Bapa dan Ibu, gereja Tuhan kita berkembang dari sebuah house church kecil menjadi gereja sedunia. Semuanya boleh dikatakan sebagai hasil Injil yang baik apabila kita mengikuti ajaran Tuhan. Jadi antara ajaran-ajaran Alkitab, marilah kita membuka buku Ulangan bab 8 untuk mempelajari kehendak Tuhan tentang topik ini. Buku Ulangan bab 8. Buku Ulangan bab 8 ayat 1 tertulis, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Tuhan suruh kita lakukan perintah siapa? Kita harus lakukan perintah Tuhan. Supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Kita boleh menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan. Tanah Kanaan dalam Perjanjian Lama secara rohani bermaksud kerajaan syurga. Ada sejarah orang yang taat dan orang yang tidak taat. Ada orang separuh taat dan separuh tidak. Dan juga orang yang tidak taat dari awal hingga akhir. Semuanya berlaku dalam perjalanan ke tanah Kanaan. Dalam proses umat syurgawi memasuki kerajaan syurga abadi, kini mungkin ada orang yang separuh taat dan separuh tidak taat. Ada orang yang mula-mula 100% taat, kemudian jatuh ke dalam ujian, ataupun kehabisan minyak iman dan menjadi 100% tidak taat. Menurut buku Ulangan, semuanya itu merupakan gambaran dan bayangan. Tuhan mengajar bahawa kita harus hidup menurut ajarannya sampai saat kita memasuki Kanaan, dan bahkan selepas memasuki Kanaan pun. Mari kita lihat ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjanjian yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Tuhanmu, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Apakah yang Tuhan buat sepanjang 40 tahun? Apakah yang Dia mahu cuba? Sepanjang 40 tahun, Tuhan selalu mencubai orang Israel. Setiap orang diberikan cubaan yang berbeza. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Itulah apa yang Tuhan ingin tahu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Berapa lama Tuhan melihat sama ada mereka mematuhi perintahnya atau tidak, yaitu taat atau tidak taat. Tuhan terus mencubai dan melihat mereka sehingga hari mereka memasuki Kanaan. Boleh dikatakan bahawa seluruh 40 tahun perjalanan di padang gurun ialah tempoh Tuhan memeriksa sejauh mana ketaatan dan ketidaktaatan mereka. Kini, kita sedang berjalan di padang gurun iman. Bahkan dalam proses menjalani kehidupan iman sehingga hari kita memasuki syurga pun, Tuhan akan membezakan siapa yang mentaati firman Tuhan dan siapa tidak, serta orang yang menuruti dan orang yang tidak. Sekarang, mari lihat setiap kes ini satu persatu. Buku Wahyu bab 14. Mari kita baca firman dalam buku Wahyu bab 14 ayat 1. Dan aku melihat, sesungguhnya, anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144,000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang ku dengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta
dan di depan keempat makhluk itu dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144,000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan kerana mereka murni seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang bagaimana mengikuti anak domba itu ke mana saja ia pergi. Sini, tiada seorang pun mempunyai pilihan peribadi, tetapi mereka hanya beriman dan berkeyakinan mutlak terhadap anak domba. Tertulis, mereka mengikuti anak domba ke mana sahaja ia pergi. Maksudnya, mereka ialah orang yang mentaati firman dan ajaran Tuhan dengan 100% iman. Rasul Yohanes melihat wahyu ini dan menulis tentang mereka dalam Alkitab dengan berkata, mereka ditebus dari bumi, mengikuti ke mana sahaja ia pergi. Bermaksud mereka ketaatan mutlak. Tidak kira siang atau malam, di padang pasir atau oasis, mereka tidak memperdulikan persekitaran atau keadaan di sekeliling. Sini hanya mengatakan hubungan anak domba dengan orang kudus. Jadi, apabila kita melihat kelayakan warga syurgawi yang diselamatkan untuk memasuki syurga yang kekal, kita dapat lihat dalam buku Wahyu bab 14, betapa mereka anggap ajaran Tuhan sebagai mutlak dan betapa mereka beriman untuk mentaati firman-Nya dengan baik. Mari kita lihat satu kes lagi. Melalui buku Yeremia bab 34, kita dapat lihat kes seseorang yang mula-mula taat, tetapi kemudian hati dan imannya berubah dan dia menjadi tidak taat. Mari kita lihat buku Yeremia bab 34 ayat 8. Bab 34 ayat 8. Raja Zedekia dan penduduk Yerusalem membuat perjanjian untuk membebaskan orang Ibrani yang menjadi hamba mereka. Baik lelaki maupun perempuan, supaya tiada seorang pun daripada bangsa Israel yang memperhambakan sesama bangsanya. Semua rakyat dan pemimpin mereka bersetuju untuk membebaskan hamba mereka dan tidak sekali-kali akan memperhambakan mereka lagi. Demikianlah yang dilakukan oleh mereka. Raja Zedekia dan semua umat Israel bertekad untuk hidup menurut perjanjian dan hukum Tuhan. Dalam hukum Musa, ada tertulis, jika hamba di rumah ialah bangsa Ibrani, dia akan bekerja sebagai hamba selama 6 tahun. Tetapi dia harus dilepaskan pada tahun ke-7. Hukum Tuhan ini dicatat dalam buku Ulangan. Sebelumnya, tidak kira apapun, mereka tetap menyimpan hamba itu bukan 6 tahun sahaja, tetapi 7 atau 10 tahun. Sampai zaman Raja Zedekia, barulah Raja sedar akan kata-kata Nabi dan hukum Tuhan sebegitu. Lalu dia bertekad untuk mematuhi dan membebaskan semua hamba. Namun, itu hanyalah sementara. Tidak lama kemudian, hati mereka berubah. Mereka mengambil kembali hamba-hamba itu dan memperhambakan mereka sekali lagi. Jadi mereka dikutuk oleh Tuhan dan ditimpa oleh banyak bencana. Teruskan membaca. Ayat 10 tertulis, semua rakyat dan pemimpin mereka bersetuju untuk membebaskan hamba mereka dan tidak sekali-kali akan memperhambakan mereka lagi. Demikianlah yang dilakukan oleh mereka. Tertulis bahawa mereka bersetuju. Mula-mula, mereka mematuhi firman hukum dan membebaskan hamba menurut ajaran Tuhan. Namun, ayat 11, tetapi tidak lama kemudian, mereka bagaimana? Mengubah fikiran. Tidak lama kemudian, mereka berfikir, kenapa kita biar mereka pergi? Mereka telah membuat banyak kerja, semua kerja rumah dan membajak sawah. Susah bagi mereka untuk melakukan semuanya itu sendiri tanpa hamba. Ayat 11 sekali lagi,
Tetapi tidak lama kemudian, mereka mengubah fikiran. Mereka bagaimana mengambil kembali hamba-hamba yang telah dibebaskan itu dan memaksa mereka menjadi hamba semula. Ayat 12. Lalu Tuhan Israel, menyuruh aku berkata kepada umat itu, Aku telah membuat perjanjian dengan nenek moyang kamu ketika aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan membebaskan mereka daripada perhambaan. Aku memberitahu mereka bahawa tiap-tiap 7 tahun mereka mesti membebaskan sesiapa sahaja orang Ibrani yang telah menjadi hamba mereka selama 6 tahun. Tetapi nenek moyang kamu tidak memperhatikan, maksudnya tidak mentaati atau mendengarkan firman-Ku. Ayat 15, beberapa hari yang lalu, kamu melakukan perkara yang menyukakan hatiku. Kamu semua bersetuju untuk membebaskan sesama bangsa kamu yang menjadi hamba. Kamu membuat perjanjian di hadapan-Ku di rumahku, tempat aku disembah. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan, yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Mari kita lihat ayat 17. Oleh itu, sekarang, aku, Tuhan berfirman, kamu tidak taat kepadaku. Kamu tidak membebaskan sesama bangsa kamu yang menjadi hamba. Jika demikian, aku akan memberi kamu kebebasan. Kebebasan untuk mati kerana peperangan, wabak dan kebuluran. Aku akan menyebabkan setiap bangsa di dunia negeri melihat hal yang aku lakukan kepada kamu. Jika anda terus membaca sampai ayat 22, semuanya ialah kutukan, kemusnahan dan hukuman. Mari kita lihat buku Ulangan bab 15 ayat 12. Jika seorang Israel, lelaki atau perempuan, menjual dirinya sebagai abdi kepada kamu, bebaskanlah dia setelah dia bekerja bagi kamu selama 6 tahun. Pada tahun yang ke-7, kamu mesti membebaskan dia. Apabila kamu membebaskan dia, jangan biarkan dia pergi dengan tangan kosong. Dengan murah hati, berilah dia apa sahaja yang dikurniakan oleh Tuhan kepada kamu, seperti domba, biji-bijian, dan wain. Hukum ini direkodkan sebagai salah satu hukum Tuhan. Tertulis, jika seorang Israel diperhambakan olehmu selama 6 tahun, bebaskan dia pada tahun ke-7, walaupun dia sudah menjadi hamba selama 6 tahun. Mula-mula, Raja Zedekiah dan semua umat bersetuju untuk mematuhi kehendak Tuhan. Mereka seharusnya membebaskan hamba jika bertekad. Namun, mereka membebaskan hamba-hamba itu dan memperhambakan mereka lagi. Mereka mula-mula mentaati perintah Tuhan, tetapi kemudian tidak. Oleh itu, Tuhan berkata, inilah akibat kerana kamu tidak melakukan firman-Ku. Tulah, bencana, dan wabak akan menimpa kamu, dan mati kerana peperangan. Tuhan menyedarkan mereka tentang akibat ketidaktaatan. Buku Wahyu bab 14 tertulis, mereka mengikuti anak domba itu ke mana saja ia pergi. Itulah ketaatan mutlak. Dalam buku Yeremia bab 34, ada orang taat untuk seketika dan kemudian tidak. Tuhan tidak berkata akan memberkati orang sejenis itu. Dia berkata akan membinasakan mereka semua. Kita dapat memastikan hal itu dengan terus membaca sampai ayat 22. Seterusnya, mari kita lihat buku 1 Samuel bab 15. Mari kita lihat kes lain tentang ketaatan. Ada kes Raja Saul yang separuh taat dan separuh tidak taat. Mari kita lihat apakah kesimpulan Tuhan terhadap dia dalam buku 1 Samuel bab 15. Buku 1 Samuel bab 15 ayat 1. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, kerana orang Amalek menghalang-halangi mereka
ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki mahupun perempuan, kanak-kanak mahupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Tuhan suruh Saul memusnahkan semua yang bernyawa tanpa meninggalkan apapun. Ayat 4, lalu Saul, yaitu Raja Saul, memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200,000 orang pasukan berjalan kaki dan 10,000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota Amalek, berkatalah Saul kepada orang Keni, "Berangkatlah, majulah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka." Sesudah itu, menjauhlah orang Kenai dari tengah-tengah orang Amalek. Ayat 7, lalu Saul memukulkanlah orang Amalek mula dari Hawilah sampai ke Syur, yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mahu mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Mengenai ketaatan, orang kudus Tuhan dalam buku Wahyu bab 14 menunjukkan ketaatan mutlak dengan mengikuti anak domba ke mana sahaja ia pergi. Jadi dalam Alkitab, mereka dianggap layak untuk ditebus dari bumi ini. Dalam buku Yeremia bab 34, mula-mula Raja Zedekia dan umat Yehuda mematuhi 100%. Namun, apabila masa berlalu, mereka berubah menjadi 100% tidak taat. Itulah kes mereka. Menurut buku 1 Samuel bab 15, Raja Saul pula separuh taat dan separuh tidak taat. Dia membunuh semua haiwan yang tidak berharga dan buruk, tetapi yang terbaik dan tambun tidak. Hari ini, dalam perjalanan ke syurga, Tuhan minta kita merenungkan ketaatan sendiri kepada kehendak Tuhan dengan menunjukkan semua jenis ketidaktaatan masa lalu. Sesetengah orang 100% ikut kehendak Tuhan sampai akhir. Sesetengah orang 100% taat untuk seketika, tetapi kemudian tidak. Ada orang seperti Raja Saul dan tentera Israel yang separuh taat dan separuh tidak. Ada pula tidak taat sejak awal. Tuhan menunjukkan pelbagai jenis ketidaktaatan itu. Dalam buku 1 Samuel, akhirnya kita dapat lihat bahawa roh Tuhan meninggalkan Saul. Roh jahat datang dan menyiksanya. Samuel sangat mengasihani Raja Saul, tetapi Raja Saul menjadi sebegitu. Seterusnya, ada babak Samuel mengasihaninya dengan berkata, "Mengapa Raja buat begini?" Mengapakah Tuhan sangat mementingkan ketaatan dan ketidaktaatan? Sama seperti orang yang tidak taat tidak boleh memasuki tanah Kanaan, kita tidak boleh memasuki syurga jika kita tidak taat. Jadi, Tuhan menunjukkan semua sejarah itu dalam perjanjian lama yang bagaikan bayangan. Mari kita lihat firman dalam buku Ibrani bab 3. Mari kita membaca buku Ibrani bab 3 ayat 14. Kerana kita beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Kita beroleh bagian dalam apa? Kita beroleh bagian dalam kemuliaan syurga. Ayat 18. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahawa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Siapa? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahawa mereka tidak dapat masuk oleh kerana ketidakpercayaan mereka. Tertulis bahawa ketidaktaatan ialah faktor terbesar yang menghalang mereka memasuki Kanaan. Dalam buku Ulangan bab 8 juga,
tertulis bahawa Tuhan mencubai mereka setiap hari untuk melihat sama ada mereka mematuhi perintahnya atau tidak. Sepanjang 40 tahun, Tuhan memerhatikan sama ada hati mereka taat atau tidak. Akhirnya, apabila kita melihat kesimpulan dalam buku Ibrani bab 3 ayat 18, orang yang tidak taat tidak dapat memasuki perhentian kekal yang disediakan oleh Tuhan. Secara rohani, itu boleh dijelaskan bahawa mereka tidak boleh memasuki perhentian kekal di syurga. Bab 4 ayat 6 mengandungi makna yang sama. Mari kita lihat. Jadi sudah jelas bahawa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberikan kabar kesukaan itu, bagaimana? Tidak masuk kerana ketidaktaatan mereka. Kerana mereka tidak taat dan tidak boleh masuk, Tuhan berkata apa dalam ayat 7? Sebab itu ia menetapkan pula pada suatu hari, iaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman, dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jika diberi peluang untuk mendengar suaranya hari ini, apakah yang jangan kita lakukan? Jangan keraskan hatimu. Kita tidak boleh mempunyai hati yang tidak taat apabila kita mendengar suaranya. Kita haruslah seperti Nuh. Ada tertulis, lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakunya. Orang yang diselamatkan tidak keras hati terhadap suara Tuhan. Ini kerana mereka sanggup mentaati firman. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ayat 11. Kerana itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh kerana mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Agar kita tidak mengikuti contoh ketidaktaatan, Tuhan menyediakan sejarah perjanjian lama sebagai bayangan dan teladan bagi kita. Kini pun, Tuhan bersukacita dalam hal untuk menyelamatkan semua manusia. Tuhan ingin bawa semua manusia ke syurga yang kekal. Tetapi semasa hidup di bumi ini, manusia mempunyai nilai, pemikiran, dan malamat hidup yang berbeza. Mereka hanya sekejap berpegang pada firman Tuhan. Tetapi semasa hidup, mereka berfikir, kehidupan sebegitu kurang selesa. Orang di sekeliling tidak hormat aku. Susah bergaul dengan orang di sekeliling dan lain-lain. Untuk menikmati kehidupan, mereka abaikan beberapa firman Tuhan dan berfikir, aku dah buat 90%. Jadi tidak mengapa kalau tak buat 10% yang lain. Selepas itu mereka akan berfikir 50% pun tidak apa. Akhirnya mereka akan berfikir tidak apa kalau tak buat 90%. Sekurang-kurangnya aku taat 10%, bukan? Memandangkan sering berlaku keadaan itu, Tuhan berkata bahawa 50% ketaatan dan 50% ketidaktaatan adalah sama dengan 100% tidak taat seperti sejarah Raja Saul. Juga, fikirkanlah Raja Zedekia dan umat Yehuda yang mula-mula 100% taat, tetapi kemudian 100% tidak taat. Dan orang kudus yang diselamatkan, yang ditunjukkan melalui Rasul Yohanes dalam Wahyu bab 14. Mereka mengikuti anak domba ke mana sahaja ia pergi, dan bukannya untuk seketika. Apa jua situasi atau masa pun, umat Tuhan tetap ikut kehendaknya sampai akhir. Hari ini, Tuhan menyedarkan kita melalui Alkitab, apakah ketaatan benar yang dikehendaki Tuhan. Melalui semua peristiwa itu, kita dapat jumpa kehendak Tuhan untuk menyelamatkan kita. Sebab itulah tertulis dalam buku Ulangan bab 8, Tuhan mencubai hatimu setiap saat, sepanjang 40 tahun kehidupan di padang gurun. Dia mencubai kita untuk mengetahui sama ada kita berpegang pada perintahnya atau tidak. Ini kerana Tuhan hanya mengambil berat tentang keselamatan kita. Tuhan berprihatin tentang penyelamatan kita, pengampunan dosa, dan kita dipimpin ke syurga.
Tetapi susah bagi umat untuk ikuti kalau hati dan semangat mereka tidak selaras dengannya. Jika kita harapkan syurga dan keselamatan, bukankah kita harus betul-betul ikuti Dia sampai akhir kemana sahaja Dia pergi sepanjang sisa hidup kita? Hanya apabila hal ini cepat dilakukan sepenuhnya, barulah penghakiman Tuhan datang ke atas bumi. Bukankah tertulis dalam buku 2 Korintus bab 10, kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan, bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna? Buku 2 Korintus bab 10. Mari kita lihat buku 2 Korintus bab 10, ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Tuhan, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan, bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Akhirnya, penghakiman akan dijatuhkan atas semua manusia. Apabila iman kita terhadap Tuhan sempurna dan mentaati firman-Nya sepenuhnya, Tuhan memberitahu kita bahawa Dia akan menghukum dunia ini kerana ketidaktaatan mereka. Antara semua tanda bencana besar, seperti krisis di Ukraine dan Myanmar yang berlaku di sekeliling, serta pandemik coronavirus, tanyalah sendiri, adakah apa yang kurang dalam imanku? Apabila Tuhan mencubai iman kita, adakah aku mendapat markah yang gagal atau markah yang baik? Dengan pahatkan hal-hal ini dalam hati sekali lagi, harap kita menjalani kehidupan iman soleh menurut ajaran baik Tuhan, mengikuti Dia kemana sahaja Ia pergi. Jika kita baik-baik mendengar firman Ibu Syurgawi, kita pasti akan terima kek beras walaupun semasa tidur. Banyak perkara baik yang tidak dijangka akan berlaku. Tolonglah percaya. Berharap semua ahli keluarga Syurgawi menjalani kehidupan menurut firman Tuhan. Saya tamatkan khutbah hari ini. Sekian, terima kasih.